Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tonton Bapak yang amat dihormati, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Mungkin sebelum ini kita mendengar ada cobaan untuk menyerang Anwar, ada cobaan untuk menjatuhkan Anwar, menggulingkan Anwar, dan coba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, sebenarnya siapa yang berkuasa untuk menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan Anwar? Adakah keputusan untuk menjatuhkan Anwar adalah satu keputusan yang relevan, terutamanya kepada parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan, termasuk Barisan Nasional yang bersama-sama dengan kerajaan hari ini? Saudara-saudara, mungkinkah menjadi kenyataan ada ahli parlimen ataupun wakil rakyat daripada Barisan Nasional ataupun UMNO akan coba untuk melakukan gerakan untuk menggulingkan Anwar? Itu menjadi persoalannya. Namun, saudara-saudara, akhirnya Zahid Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional, sebagai Presiden UMNO dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri, telah membuat satu pengakuan yang bagi saya pasti mengejutkan ramai. Zahid dalam satu kenyataan melalui perkongsian daripada Malaysia Kini, Zahid ingatkan wakil rakyat Barisan Nasional, jangan buat onar gugat kerajaan. Makna kata ini adalah satu amaran keras Zahid kepada semua wakil rakyat Barisan Nasional dan UMNO supaya tidak melakukan perkara yang gila, perkara yang contohnya untuk ahli parlimen tarik sokongan dan sebagainya. Karena kita tahu mereka sudah terikat dengan perjanjian. Siapa nak tarik sokongan, siapa nak keluar daripada kerajaan, rasanya perlu bayar RM 100 juta. Saudara-saudara, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada ahli parlimen serta adun parti itu supaya tidak membuat onar yang boleh menggugat kerajaan perpaduan. Maklum Ketua Pembangkang Dun Kelantan Muhammad Syahbudin Hasib. Katanya pada sesi pre-council BN yang berlangsung di Dewan Tun Hussein On, Pusat Dagangan Dunia WTC, Ahmad Zahid mengingatkan wakil rakyat bahwa kerjasama yang terbentuk itu sehingga PRU16. Syahbudin yang juga adun galas berkata, Ahmad Zahid turut mengingatkan tentang aku janji yang telah dimeterai antara wakil rakyat dengan parti. Datuk Zahid menekankan apa yang telah diputuskan yaitu kerjasama ini sehingga PRU16. Maka jangan ada usaha-usaha untuk menggagalkan ataupun merencatkan ikatan ini. Dia tak mahu mana-mana pihak terutamanya dalam kalangan wakil rakyat, yang mana kita terikat dengan aku janji dan juga perjanjian sebagai wakil rakyat. Kita akan dikenakan saman 100 juta. Saudara-saudara, makna kata ini adalah satu keputusan ataupun satu peringatan kepada musuh politik Anwar Ibrahim supaya jangan lagi ada harapan nak tumbangkan Anwar. Rasanya boleh kata begitu karena ini adalah satu kemenangan dan satu kredit baru untuk kerajaan perpaduan. Karena gabungan PHBN setakat ini adalah yang terbaik dan BN tidak akan keluar daripada sokongan ini sehingga pilihan raya umum ke-16. Makna kata Anwar Ibrahim akan terus menjadi Perdana Menteri sehingga akhir penggal dan mungkin Anwar Ibrahim juga akan terus menjadi Perdana Menteri pada penggal yang seterusnya. Apa komen Anda? Makna kata selamat tinggal musuh politik Anwar Ibrahim. Hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini dan selamat datang saya ucapkan, dan kepada yang baru selamat bergabung. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah terima kejutan berkaitan dengan titah edendum. Ada yang kata Najib perlu dibebaskan. Justice for Najib, justice for bosku. Ada yang mahu Najib dibebaskan dan terus jadi Presiden UMNO. Ada yang kata Najib dibebaskan terus jadi Perdana Menteri, jadi pengurusi Barisan Nasional dan sebagainya. Ada juga yang kata hanya Najib yang boleh naikkan semula nama UMNO. Namun saudara-saudara, benarkah itu? Tuan-tuan Bapak yang amat dihormati, berkaitan dengan titah edendum, sudah pasti penyokong-penyokong Najib dan yang mahu Najib bebas, sudah pasti mereka mahu Najib
dibebaskan hari ini. Najib dibebaskan dalam masa terdekat ini, esok, lusa, minggu depan. Kalau boleh, mereka nak Najib bebaskan juga hari ini. Saudara-saudara, ini satu keputusan ataupun satu berita terkini dikongsikan melalui Malaysia Kini berkaitan dengan titah edendum. Peguam Najib gesa teliti kesahihan dokumen di media sosial. Seorang anggota pasukan undang-undang Najib Razak menggesa kerajaan meneliti kewujudan dokumen yang dikatakan sebagai titah edendum berhubung pengampunan diraja yang membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Bercakap kepada Malaysia Kini, Muhammad Farhan Muhammad Syafi berkata, ini susulan penemuan di media sosial tentang apa yang didakwa sebagai sebahagian daripada titah edendum. Sukar untuk kami mengesahkan kesahihan dokumen itu pada peringkat ini, kerana apa yang kami lihat adalah gambar yang tersebar di media sosial. Namun, kini lebih daripada sebelumnya, kerajaan harus terlebih dahulu mengesahkan atau menafikan kewujudan edendum itu yang sehingga kini telah disambut dengan senyap yang meragukan walaupun ada gesaan berkali-kali untuk menjawab, katanya ketika dihubungi. Najib mula-mula mendakwa wujudnya titah edendum itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi KL pada 1 April yang sejak itu telah ditolak dan dalam rayuan. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman, Najib mendakwa yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan titah edendum pada 29 Januari, hari yang sama dengan perintah pengampunan separa. Bekas Menteri Kewangan itu memohon perintah mahkamah untuk memaksa Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan dakwaan titah edendum ini dalam pengampunan diraja yang mengurangkan separuh hukuman penjara 12 tahun berhubung kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta. Persoalannya, adakah Najib akan terima pengampunan dalam masa yang terdekat ataupun pengampunan penuh dalam masa yang terdekat ataupun akan ditahan sebagai tahanan rumah dalam masa yang terdekat. Walaupun ada kata Najib dah kritikal kerana hari ini beliau sebagai banduan di dalam penjara dan bukan pun sebagai ahli parlimen, bukan pun sebagai yang memegang jawatan tertinggi dalam politik. Menurut anda apa yang akan berlaku? Terima kasih kerana menonton video ini.